Hafizah binti Muhammad Rashid. Nombor kad matric saya 14 DPR 21F2044. Saya dapat question 4. The following balance are taken from the accounting book of Horizon Trading on 31st November 2021. Motor vehicle 40,000, furniture 30,000, cash 5,000, bank 15,000, debtor timah 7,000, creditor latih 4,500. The following are translation that equate in December 2021. December tu, the business owner brought in a vehicle value at RM20,000. Maksudnya, pemilik syarikat membawa masuk kenderaan bernilai RM20,000. Kita kena buat jaringan enter dia. Kita kena tahu debit dan kredit dekat mana. So, debit saya buat motor vehicle account sebanyak RM20,000. Kredit saya buat capital account sebanyak RM20,000. Ledger saya menggunakan motor vehicle dan capital account. Motor vehicle sebelah kiri bawah saya buat 2 Disember capital sebanyak RM20,000 dan capital sebelah kanan saya buat 2 Disember motor vehicle account sebanyak RM20,000. Manakala 3 Disember mat credit purchase of RM3,000 for Ahbong. Maksudnya membuat pembelian kredit sebanyak RM3,000 daripada Ahbong. So kita tahu juga kat situ, kena buat tahu juga debit dengan kredit. Debit saya letak purchase account sebanyak RM3,000 dan kredit saya letak creditor account sebanyak RM3,000 dan saya menggunakan ledger purchase account dan creditor bank Ahbong, iaitu di bawah purchase sebelah kiri saya letak 3 Disember creditor sebanyak RM3,000 dan creditor saya letak 3 Disember purchase account saya letak RM3,000. Manakala 7 Disember cash sale of RM2,000. Maksudnya jumlah tunai RM2,000. So kat situ saya buat journal entry. Debit saya letak cash account RM2,000, creditor sale account RM2,000. Saya menggunakan ledger cash dengan sale. Cash sebelah kiri bawah saya letak 7 Disember sale, total dia RM22,000 dan sale sebelah kanan saya letak 7 Disember cash RM2,000. Assalamualaikum, nama saya Nazra Izzati. Saya daripada kelas TPR 1 K2. Nombor matrik saya 14 TPR 21F2046. Saya akan menerangkan tentang soalan 4, iaitu transaction that occur in December 2021. Pada 8 Disember, paid Latif RM1,000 by check. So, liabilities kita akan berkurang dan bila berkurang, dia akan jadi debit. So, debit sebagai creditor account. Dan seterusnya, aset kita akan berkurang disebabkan kita membayar Latif itu menggunakan cek. So, cek dekat bahagian aset. Jadi, aset kita akan berkurang dan akan dimasukkan ke dalam kredit sebagai bank account. Dan kita kena buka account kredit. So, bila kita buka account kredit sebagai creditor Latif account, bank account kita yang berharga sebanyak RM1,500 akan masuk di bahagian debit. Dan buka lagi satu account iaitu sebagai bank account. Dan kita punya creditor account akan dimasukkan di bahagian kredit sebanyak RM1,500. Dan seterusnya pada 11 Disember, return good work RM500 to Abu. Dan creditor Abu account sebanyak RM500 di bahagian debit dan di bahagian kredit kita iaitu purchase return account sebanyak RM500 dan kita kena buka pula account creditor Abu dan masukkan purchase return kita sebanyak RM500 di bahagian debit dan kita kena buka lagi satu account iaitu account purchase return account dan kita kena masukkan creditor Abu RM500 ke dalam bahagian kredit. Dan seterusnya, pada 15 Disember, withdraw RM1,000 cash from ATM for own use. Dan drawing kita akan menaik disebabkan kita withdraw RM1,000 tu. Dan bila menaik, iaitu di bahagian pad, dia akan masuk kat debit. So, debit kita akan meningkat dan debit akan menjadi drawing account
sebanyak RM1000 dan kredit kita iaitu cash dan aset kita akan berkurang lah. So bila berkurang sebanyak RM1000 disebabkan kita mengambil duit RM1000 cash tu daripada ATM for on use, maksudnya untuk diri kita sendiri. Dan kita kena buka pula account drawing, iaitu drawing account, dan kita kena masukkan cash account ke dalam bahagian debit, iaitu sebanyak RM1000, dan kita kena buka lagi satu account, iaitu account cash, dan kita kena masukkan drawing account di bahagian kredit, iaitu sebanyak RM1000. So itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Farah Najwa binti Kamaludin, nombor matrik 14 DPR 21F2054. Saya nak terangkan untuk soalan 4, 27 Disember. Paid office rental RM1500, electric and water bill RM300 and telephone bill RM500 in cash. Kat sini maksud dia membayar office rental sebanyak RM1500, electric dan bil air RM300 dan bil telefon RM500 dengan menggunakan cash. Untuk jenis dia ada debit dan kredit. Untuk debit dia adalah office rental RM1500, electric and water bill RM300, telefon bill RM500. Dia masuk situ, dia masuk dekat debit sebab dia adalah meningkat. Dia dekat belah paid, dekat dalam expenses, sebab kata kat sini dia bayar sewa, office rental, electric and water bill and telephone bill. Kalau dia bayar sewa, dia akan masuk ke dalam expenses dan dia meningkat, sebab tu dia akan jadi debit. Untuk kredit pula adalah cash, sebab kat sini kata dia bayar office rental, electric and water bill and telephone bill tu dengan menggunakan cash. Jadi cash tu adalah dekat sebelah paid, iaitu dekat dalam asset. Sebab tu dia akan jadi kredit, sebab dia kata dia bayar, jadi dia punya cash tu akan berkurang, sebab tu dia akan jadi kredit. Untuk dekat belah paid, kalau dia punya meningkat, dia akan jadi debit, dan kalau menurun tak, dia akan jadi kredit. Sebab tu cash ni adalah kredit sebab dia menurun, dia punya cash tu berkurang. Untuk ledger pula akan ada cash ledger. Jadi ke dalam cash ledger tu ada office rental RM1500, electric and water bill RM300, telefon bill RM500. Dia akan masuk dekat belah kiri, sebab kalau debit dia akan masuk belah kiri, kalau kredit pula dia akan masuk dekat belah kanan. Dalam ledger office rental akan ada cash RM1500 masuk belah kanan sebab dia kredit. Untuk ledger electric and water bill akan ada cash RM300, dan ledger telefon bill pula akan ada cash RM500. Dia masuk belah kanan juga sebab kredit. Kalau kredit dia akan masuk belah kanan. 29 Disember, Timah paid debt of RM6,000 by check. Maksud dia Timah dibayar hutang RM6,000 dengan menggunakan cek. Untuk debit dia adalah bank, sebab dia kata Timah ni dia bayar punya hutang tu dengan menggunakan cek. Jadi dia adalah bank. Dia akan masuk belah paid, iaitu dalam asset, dan dia meningkat sebab tu dia adalah debit. Untuk kredit pula adalah debtor. Sebab kat sini dia kata Timah ni hutang, lepas tu bayar hutang tu kan. Kalau dia berhutang, kalau orang hutang kat kita, maksud dia adalah debtor. Lepas tu sebabkan dia bayar hutang ni, jadi hutang dia akan berkurang, sebab tu dia adalah kredit. Dalam ledger debtor akan ada bank RM6,000, dia akan masuk belah kiri sebab dia debit. Untuk ledger bank pula akan ada debtor RM6,000 sebab dia masuk kanan adalah sebab dia kredit. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Rafika binti Roslan. Nombor matrik saya 14 TPR 21F2036. Saya ingin membentangkan soalan nombor 4
iaitu Disember 22 dan 25. Disember 22, 2021, tema return goods worth RM700. Maksud dia, timah memurangkan barang niaga yang bernilai RM700. Kalau nak letak dalam journal entries, debit dia adalah sales return account RM700, kredit ialah debtor timah account RM700. 25 Disember, paid employees salaries of RM2,200 in cash. Maksud dia, membayar gaji pekerja RM2,000 dengan cash. Untuk letak dalam entries, debit expenses salaries account RM2,000, credit cash account RM200. Disember 22 dengan 25 nak masukkan journal entries ke dalam ledger, kena buka accounting untuk setiap satu tu. Contoh yang 22 Disember tu, debit dia sales return, buka account sales return, lepas tu debit dia debtor timah RM700. Kemudian dia punya kredit debtor timah, kena buka account debtor timah, dia punya item sales return account RM700. Soalan nombor 25 ni, 25 Disember, debit dia adalah expenses salary, buka accounting expenses salary account, debit dia cash account RM2,000, kemudian buka accounting cash account, dia punya item expenses salary RM2,000. Untuk trial balance question 4, kita kena buat kolom. Ada 3 kolom. Yang pertama adalah particular, yang kedua RM untuk debit, iaitu untuk pad. Yang ketiga, kolom yang ketiga adalah untuk kredit, untuk loss. Nak masukkan item dan nilai-nilai ni, kita kena tahu mana satu yang nak masuk dekat debit, yang mana satu untuk masuk kat kredit. Nilai-nilai dia ni kita kena ambil dekat ledger. Lepas tu kita masukkan je dalam trial balance ni untuk kita imbangkan dia punya nilai. Yang pertama adalah motor vehicle. Motor vehicle masuk dekat debit RM40,000. Yang kedua adalah cash RM5,700 debit, debtor timah RM300 debit, vehicle RM20,000 debit, purchase RM3,000 debit, drawings RM1,000, furniture RM27,000, bank RM18,500, sales return RM700, employees salaries RM2,000, office rentals RM1,500, electric and water bills RM300, telephone bills RM500. Untuk sebelah kredit pula, sales RM2,000, kreditor latip RM3,000, capital RM112,500, kreditor abur RM2,500. Yang terakhir adalah purchase return bernilai RM500. Kemudian totalkan ini, kira akan dapat nilai imbangan dia RM120,500, imbang untuk kedua-dua kolom.